Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kami daripada kumpulan 6 hari ini akan membentangkan mengenai analisis keutuhan wacana, sumber rujukan dan kejelasan dalam penulisan artikel. Kumpulan kami terdiri daripada saya, Farah Nabila binti Amir Azhar, Nur Atirah binti Muhammad Nasir dan Nur Hidayah binti Zakaria. Baiklah, hari ini kami akan membentangkan mengenai keutuhan wacana, kejelasan dalam penulisan dan sumber rujukan. Artikel yang kami gunakan untuk pembentangan pada hari ini bertajuk Peranan Aplikasi Teknologi Hijau dalam konteks melestarikan alam sekitar menurut perspektif Islam. Artikel ini ditulis oleh Norizan Hassan, Husin Salamun dan Hasimah Abdul Rahman. Berikut merupakan rujukan. Baiklah, berikut merupakan artikel yang telah kami gunakan. Baik, mari kita masuk kepada tajuk yang pertama iaitu keutuhan wacana. Konsep keutuhan wacana. Dalam hierarki bahasa, wacana terletak pada tingkat tertinggi sekali iaitu hadir selepas tingkat ayat. Dalam sesebuah wacana, berkaitan antara unit-unit bahasa dan atau unsur-unsur seperti kata, frasa, klausa dan ayat disusun dan dijalin dengan sempurna sehingga memperlihatkan hubungan dan perkembangan fikiran yang berkesinambungan untuk melahirkan kesatuan fikiran yang utuh. Keutuhan wacana dapat dikesan melalui wujudnya susunan yang berurutan atau teratur dalam sesuatu wacana. Terdapat dua aspek penting yang menghasilkan wacana yang utuh, iaitu terdapatnya urutan atau koheren yang bermaksud kesinambungan idea yang menjadikan wacana itu sesuatu teks yang bermakna dan dapat difahami. Kedua, wujudnya tautan atau kohesi, iaitu keserasian hubungan antara sesuatu unsur linguistik dengan unsur linguistik yang lain. Dan yang ketiga, terdapatnya penanda wacana yang wujud dalam keempat-empat jenis keutuhan wacana. Kesatuan yang utuh itulah yang menunjukkan ianya sebuah wacana yang baik. Baiklah, terdapat 4 jenis keutuhan wacana, iaitu hubungan semantik, hubungan leksikal, hubungan fonologi, keutuhan fonologi dan keutuhan gramatikal. Maafkan saya. Keutuhan dari segi semantik terdapat dua jenis iaitu hubungan semantik antara bahagian wacana dan hubungan semantik dari segi konteks atau latar wacana. Hubungan semantik dari antara bahagian wacana merupakan sebab dan akibat, hasil, hubungan tujuan, hubungan sebab dan tujuan, latar dan kesimpulan dan hubungan memperkuatkan isi. Manakala hubungan semantik dari segi konteks atau latar wacana pula ialah kesatuan topik, hubungan sosial antara pembicara dengan pendengar dan laras bahasa yang digunakan. Baiklah, saya akan masuk kepada tajuk keutuhan semantik. Dari segi etimologi, perkataan semantik yang disebut sebagai sema dalam bahasa Yunani membawa maksud tanda atau lambang. Dari segi bahasa, perkataan semantik merujuk kepada ilmu yang mengkaji perkaitan antara lambang atau perkataan atau ayat dengan maknanya. Secara umumnya, semantik merupakan kajian berkenaan dengan makna sesuatu perkataan, frasa dan ayat dalam sesuatu bahasa yang digunakan dalam komunikasi lisan atau tulisan. Baiklah, daripada artikel yang telah kami kaji,
Berikut merupakan antara contoh hubungan semantik antara bahagian wacana. Yang pertama, hubungan sebab dan tujuan. Berdasarkan teks di atas, iaitu teknologi hijau ialah satu inisiatif menggabungkan pelbagai kaedah dan bahan-bahan tertentu daripada teknik perencanaan elektrik kepada produk mesra alam iaitu yang bebas daripada sumber-sumber pencemaran seperti pembebasan karbon dioksida dan pembakaran terbuka. Ayat berikut merupakan ayat sebab. Ayat seterusnya akan menjelaskan tujuan ayat yang sebelumnya, iaitu gabungan sains alam sekitar dan teknologi dijadikan komponen utama untuk diaplikasikan kepada penghasilan produk dan sistem yang bertujuan untuk mengurangkan kesan negatif kepada alam sekitar akibat daripada aktiviti manusia. Slide seterusnya. Baik. Seterusnya saya akan membicarakan tentang hubungan sebab dan akibat. Berdasarkan ayat di atas, aplikasi teknologi hijau terhasil daripada tenaga hijau yang diterokai manusia. Ayat berikut merupakan ayat sebab dan ayat seterusnya menjelaskan akibatnya. Tanpa teknologi hijau, tenaga hijau sukar untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia kerana tiada peralatan, aplikasi atau sistem. Slide seterusnya. Baik, berikut merupakan hubungan memperkuatkan isi. Ayatnya berbunyi, cabang ilmu teknologi hijau ini menunjukkan bahawa manusia memainkan peranan penting dalam usaha melestarikan alam sekitar. Ayat seterusnya memperkuatkan isi bahawa manusia memainkan peranan penting, iaitu dalam pandangan Al-Quran, alam ini kepunyaan Allah dan diberikan kepada manusia sebagai satu amanah dan juga sebagai ujian. Slide seterusnya. Baik, seterusnya saya akan masuk mengenai keutuhan leksikal. Keutuhan leksikal melibatkan pertautan antara perkataan atau frasa secara semantik, makna, dalam sesebuah wacana serta melibatkan unsur pengulangan perkataan. Keutuhan leksikal merujuk kepada hubungan antara bahagian wacana iaitu antara perkataan leksikal dalam wacana tersebut. Hubungan ini dapat dilihat dari aspek wujudnya pertalian antara perkataan dalam sesuatu wacana. Hubungan leksikal dalam wacana tercapai melalui penggunaan kosakata yang serasi dan sesuai. Terdapat beberapa cara memperoleh hubungan leksikal. Antaranya ialah mengulang kata yang sama iaitu pengulangan, menggunakan sinonim atau equivalensi leksikal, menggunakan antonim, menggunakan hiponim, menggunakan kolokasi iaitu hubungan kedudukan serta memanfaatkan unsur bersambut. Slide seterusnya. Berdasarkan artikel yang telah kami kaji, saya akan huraikan mengenai pengulangan kata yang sama. Contohnya, teknologi hijau dikatakan sebagai inovasi tenaga kerana daripada tenaga hijau, ia telah membawa kepada teknologi hijau yang dibentuk menjadi sebuah aplikasi, peralatan dan sistem yang memudahkan manusia menggunakannya tanpa mengabaikan kelestarian alam sekitar. Berdasarkan ayat ini, kita dapat melihat bahawa perkataan teknologi hijau telah diulang sebanyak 2 kali dalam satu ayat. Slide seterusnya. Unsur bersambut. Ayat yang dapat kami peroleh daripada artikel ialah teknologi hijau tidak perlu hanya dilihat dari konteks melindungi dan memulihkan ekologi, tetapi dalam konteks mengekalkan dan memperbaiki taraf hidup serta kecekapan kelangsungan hidup manusia yang juga merupakan aspek dalam lingkungan bidang ekologi. Slide seterusnya. Baik, seterusnya saya akan membicarakan mengenai keutuhan gramatikal, iaitu hubungan wacana yang berkaitan dengan tata bahasa. Keutuhan wacana seharusnya memperlihatkan hubungan berdasarkan binaan tata bahasanya. Michael McCarthy
telah menyatakan terdapat 3 faktor yang mempengaruhi pertautan tata bahasa dalam sesebuah wacana yang utuh, iaitu pertama, kata rujukan, kedua, peleburan atau pelenyapan, elipsis, dan penggantian. Dan yang ketiga, kata penghubung. Kata penghubung terdapat 3 fungsi, iaitu fungsi penghuraian, fungsi pengembangan, dan fungsi penambahan. Slide seterusnya. Baik, berdasarkan artikel yang kami kaji, antara kata hubung yang terdapat dalam artikel berkenaan ialah secara umumnya, teknologi hijau memainkan peranan dalam kelestarian alam dan kehidupan manusia seperti memberi kesihatan yang baik kepada manusia dan juga memelihara alam dari pencemaran serta kerosakan. Dalam ayat ini, perkataan seperti merupakan kata hubung yang berfungsi sebagai pengembangan idea. Slide seterusnya. Kata rujukan. Ketiga-tiga konsep ini juga dilengkapi dengan beberapa konsep lain seperti ummah, komuniti, keadilan, ihsan, kebaikan, hikmah dan tawaduk. Ini boleh membawa kepada implikasi yang besar kepada hubungan makhluk hidup dan alam semula jadi. Iaitu berdasarkan ayat ini, iaitu kata rujukan. Ianya boleh disamakan dengan kata ganti nama kerana fungsinya yang menjadi rujukan dalam pembinaan sesebuah wacana. Jadi ayat ini merupakan kata rujukan. Seterusnya. Baiklah. Sekian sahaja daripada saya. Saya akan mempersilakan pembentang yang seterusnya. Baiklah, saya akan membincangkan tentang keutuhan fonologi. Keutuhan fonologi boleh dilihat daripada segi hentian suara, nada suara dan intonasi suara. Intonasi dapat menimbulkan hubungan semantik di antara bahagian wacana. Intonasi berperanan penting sebagai penanda dan pemisah frasa dan pembeza struktur ayat. Okey, teknologi hijau bagi contoh ayat yang mempunyai keutuhan fonologi, hubungan antara ayat penyata ialah aplikasi teknologi hijau terhasil daripada teknologi hijau yang diterokai manusia. Ayat ini boleh menjadi ayat penyata dan ayat tanya. Bagi ayat tanya, ia boleh menjadi aplikasi teknologi hijau terhasil daripada tenaga hijau yang diterokai manusia, ataupun ayat penyata, aplikasi teknologi hijau terhasil daripada teknologi hijau yang diterokai manusia. Perbezaan antara kedua-duanya wujud melalui nada suara semasa penutur menuturkannya. Ini adalah contoh lain daripada teks, iaitu ayat ini, teknologi hijau berperanan membantu kelestarian alam sekitar. Ayat ini boleh menjadi ayat tanya dan ayat penyata. Ayat yang seterusnya juga sama. Contohnya, ini boleh membawa kepada implikasi yang besar kepada hubungan makhluk hidup dan alam semula jadi. Ayat ini boleh menjadi ayat tanya dan juga ayat penyata. Itu saja daripada saya. Saya akan mempersilakan pembentang seterusnya. Okey, seterusnya saya akan membentangkan tentang koheren. Koheren ialah kesinambungan idea yang terdapat dalam sesebuah wacana sehingga menjadikan teks itu bermakna. Seterusnya, ia juga bermaksud keterikatan. Okey, contoh koheren yang terdapat dalam artikel ialah teknologi hijau juga adalah satu bentuk inovasi tenaga. Aplikasi teknologi hijau itu terhasil daripada tenaga hijau yang diterokai manusia. Tanpa teknologi hijau, tenaga hijau sukar untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia kerana tiada peralatan, aplikasi atau sistem. Teknologi hijau dikatakan sebagai inovasi tenaga kerana daripada tenaga hijau ia telah membawa kepada teknologi hijau yang dibentuk menjadi sebuah aplikasi, peralatan dan sistem yang memudahkan manusia menggunakannya tanpa mengabaikan kelestarian alam sekitar. Daripada ayat di atas mempunyai kesinambungan idea mengenai teknologi hijau dan mempunyai perkaitan antara satu sama lain. Ini menunjukkan koheren.
Okey, seterusnya. Okey, seterusnya adalah kohesi. Kohesi adalah hubungan antara bahagian dalam teks yang ditandai penggunaan unsur bahasa. Konsep kohesi pada asalnya mengacu pada hubungan bentuk. Maksudnya unsur-unsur wacana, kata atau kalimat yang digunakan untuk menyusun suatu wacana memiliki keterkaitan secara padu dan utuh. Okey, seterusnya. Antara contoh kohesi yang terdapat dalam artikel ialah teknologi hijau juga adalah satu bentuk inovasi tenaga. Aplikasi teknologi hijau terhasil daripada tenaga hijau yang diterokai manusia. Tanpa teknologi hijau, tenaga hijau sukar untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia kerana tiada peralatan aplikasi atau sistem. Melalui teks di atas, terdapat penggunaan kata hubung yang tepat yang menunjukkan kohesi di dalam penulisan. Oleh itu, wacana di atas bersatu padu. Seterusnya saya akan menerangkan tentang kejelasan dalam penulisan. Seterusnya. Okey, ciri-ciri kejelasan dalam penulisan adalah penulisan yang mudah difahami, penulisan yang mudah dibaca dan penulisan yang tidak mempunyai ruang untuk disalah tafsirkan. Seterusnya. Antara contoh kejelasan dalam penulisan yang terdapat dalam artikel ialah menurut Kamaruddin, Muhammad Fazil, Muhammad Nurhayati, Ismi Rajani dan Nurhana, teknologi hijau ialah satu inisiatif menggabungkan pelbagai kaedah dan bahan-bahan tertentu daripada teknik penjanaan elektrik kepada produk mesra alam iaitu yang bebas daripada sumber-sumber pencemaran seperti pembebasan karbon dioksida dan pembakaran terbuka. Ayat di atas menunjukkan contoh kejelasan dalam penulisan kerana mudah dibaca dan tidak memberi ruang untuk disalah tafsirkan. Seterusnya ialah teknologi hijau juga adalah satu bentuk inovasi tenaga. Ayat di atas menunjukkan kejelasan dalam penulisan kerana ringkas, mudah dibaca dan mudah difahami. Yang seterusnya adalah teknologi hijau berperanan membantu kelestarian alam sekitar. Ciri-ciri yang terdapat dalam teknologi hijau mampu menjadikan alam kembali terpelihara seperti sedia kala. Teknologi hijau tidak perlu hanya dilihat dari konteks melindungi dan memulihkan ekologi, tetapi dalam konteks mengekalkan dan memperbaiki taraf hidup serta kecekapan kelangsungan hidup manusia yang juga merupakan aspek dalam lingkungan bidang ekologi. So jadi ayat di atas menunjukkan kejelasan dalam penulisan kerana ayat tersebut ringkas dan padat. Selain itu, ayat ini kohesinya dapat dikaitkan dengan idea utama. Okey, yang terakhir, konteks alam sekitar dalam Islam boleh digambarkan melalui 3 konsep dalam Islam iaitu tauhid, keesaan Allah, khilafah, kepimpinan dan amanah kepercayaan. Ketiga-tiga konsep ini juga dilengkapi dengan beberapa konsep lain seperti ummah, komuniti, keadilan, ihsan, kebaikan, hikmah dan tawaduk. Ayat di atas menunjukkan kejelasan dalam penulisan kerana penulisan tersebut tidak mempunyai ruang untuk disalah tafsirkan. Selain itu, ayat menunjukkan contoh yang berkaitan dengan idea utama dan mudah difahami. Itu sahaja daripada saya. Okey, saya akan sambung dalam tajuk sumber rujukan. Okey, ini merupakan contoh rujukan daripada teks. Bagi teks pertama ini adalah contoh rujukan daripada teks lebih daripada seorang. Bagi teks kedua ialah rujukan daripada teks yang telah dipendekkan. Contohnya Farah Wahidah ETAL titik koma tahun 2013. Ini adalah cara menulis nama untuk rujukan dalam teks, iaitu ada 2 cara, parenthetical citation atau autofocus atau nama penulis diutamakan. Contoh ini adalah terdapat dalam teks iaitu menurut Kamaruddin, Muhammad Fazli, Muhammad Nurhayati, Ismi Rajani dan Nurhana 2011. Okey, yang kedua ialah narrative citation iaitu infofocus atau info atau fakta yang telah diutamakan. Contoh terdapat di dalam teks ialah Farah Wahidah, Arif Saleh, Salwa, Siti Hajar dan T. Ubaidah tahun 2013.
Okey, ini merupakan rujukan daripada buku. Cara penulisan rujukan buku melalui edisi 7 ialah nama pengarah, titik, kurungan, tahun diterbitkan, kurungan, titik, tajuk buku. Tajuk buku ini huruf pertama setiap perkataan perlu huruf besar dan titik penerbit. Okey, rujukan ini tidak mengikut edisi 7 kerana masih mempunyai tahun diterbitkan, oleh itu telah dibetulkan dan dibuang tahun terbit seperti yang telah berada di bahagian bawah, iaitu Ahmad Sunarwari, L titik kurungan 2015 kurungan titik metodologi penyelidikan pengajian Islam second edition kurungan titik Universiti Kebangsaan Malaysia. Ini adalah rujukan daripada artikel jurnal, iaitu cara penulisan rujukan artikel jurnal ialah nama pengarah, titik, tahun dikurungankan, titik, tajuk kertas, titik, nama jurnal, diserongkan, koma, volume, nombor isu, koma dan nombor muka surat. Okey, rujukan artikel jurnal sudah mengikut penulisan rujukan format APA edisi 7. Sama juga, ini adalah sambungan rujukan yang ada daripada artikel jurnal. Okey, ini adalah rujukan daripada artikel jurnal elektronik. Bagi cara penulisan rujukan artikel jurnal elektronik ialah nama pengarah, kurungan, tarikh penerbitan, kurungan, titik, judul artikel, titik, judul jurnal diserongkan, volume, kurungan, nombor isu, kurungan, koma, muka surat, titik dan URL. Rujukan daripada jurnal tidak mengikut 100% edisi 7 kerana di hadapan doa yang telah di-highlightkan ini perlu diletakkan https palang 2 kali seperti yang telah dibuat pada bahagian bawah yang di-highlightkan berwarna kuning. Ini adalah rujukan lain daripada artikel jurnal elektronik yang masih tidak mengikut APA edisi 7. Ini adalah rujukan daripada artikel jurnal elektronik yang sudah dibaiki dan mengikut rujukan APA edisi 7. Okey, ini merupakan rujukan yang telah kami rujuk untuk menyiapkan tugasan ini. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih.